A'udzubillahi minasyaitonir alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah ila aliyil azim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyak syukur kerana kita masih lagi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana kita masih diberikan keizinan untuk menetap di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun musibah yang terbesar dalam hidup kita, walaupun ada musibah yang terbesar dalam dunia, COVID-19 dan sebagainya, alhamdulillah kita masih lagi bernafas, kita masih lagi hidup dalam keadaan normal baru. Betul tak betul itu? Saya kata normal, saya kata normal. Normal tu mak mentua saya. Baharu tu bunyi macam nama pak mentua saja, Baharudin. Elok. Muslimin dirahmati Allah. Baik, apapun dengan kehidupan kita dikatakan sebagai seperti seolah-olah dilahirkan semula. Ambillah peluang kehidupan ini tuan-tuan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruskan kita bertaubat. Istighfar satu hari 100 kali, duduk saja-saja istighfar, tak boleh dengan jahar, dengan sir. Apa dia jahar? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jahar ni maksudnya dengak di bibir. Kalau tak boleh pun hati. Itu dia panggil sir. Bagaimana nak kira? Kiralah pakai sendi jari. Kalau tak ada tasbih, dari sini sampai sini 33. Ulang 3 kali jadi 99. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Pergi ke sendi ni balik. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Duduk saja-saja jari Allah Ta'ala bagi. Ikutlah jari tak ada, tak tahu lah, tak kira lah juga. Pakai jari kaki. Gunakan sendi-sendi a'rad, anggota-anggota yang Allah pinjamkan kepada kita untuk kita mengembalikan hak Allah Subhanahu wa taala. 100 kali istighfar, duduk saja-saja. Okey, baik, ada orang tanya saya, boleh tak dalam kuliah, dalam khutbah dan sebagainya saya berzikir? Okey, baik, ada dua pendapat di sini saya bagi. Kalau ikut guru saya Syekh Nuruddin Al-Banjari, dia tak bagi sebab kita tak boleh tumpu kepada topik asal. Kata Baba Ismail Sepanjang, dia kata boleh tetapi jangan jahar. Apa dia jahar? Dengan mulut. Dengan hati dah. Dengan khutbah, dengan kuliah, Allah, astaghfirullah. Dalam hati tu ada tak dalam hati duk bunyi macam tu? Kalau bunyi bila nak habis tu, amboi baru mula Muslimin ni rahmati Allah. Ni baru mula kuliah lah setelah 3 bulan. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Dengan keadaan main-main rasa macam duk tempat baru. Tak tahulah, kalaulah selepas ni tak ramai juga, kita tak tahu nak kata lah. Nah, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, normal baru, moga-moga dalam kehidupan mencari akhirat yang baharu, moga-moga nak cari redha Allah yang baharu. Alhamdulillah kepada siapa yang menginfakkan, siapa yang memberi sumbangan, selagi mana ada cat ini
terpalit, selagi mana bernyalanya lampu itu, selagi mana kipas itu dirasai, selagi mana kenyamanan yang kita rasai hari ini, sampailah ke akhirat dia akan terima pahala dia. Ya, tuan-tuan. Selesa tak tuan-tuan? Selesa. Kalaulah itu tuan-tuan wakafkan atas mak ayah tuan-tuan, ibu ayah tuan-tuan ada di dalam kubur dengan penuh keselesaan. Ada lagi sumbang lagi. Mewakafkan beda diri kita, mewakafkan beda ibu bapa yang kita sayangi, mewakafkan kepada orang yang kita sayang yang lain. Kerana apa? Selagi mana orang berzikir, selagi mana orang bersalawat, selagi mana orang mengangkat takbiratul ihram sehingga ia memberi salam, berterusan pahala-pahala tersebut. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik, kita sambung balik dalam kuliah kita. Tak tahu tang mana masalah apa? Jangan sebut muka surat. 218. 211. Jangan nak berkelahi. 211. Okey. Sitra. Kita tutup keaiban orang Islam lain. Walaupun kita tahu ada keaiban, kita tahu dia itu ada salah, kita tahu ada orang jiran kita dia ni ada masalah, kita tutup. Malam ni kita nak bincang apa hukum dia dan apa ganjaran yang kita dapat. Ya, muslimin yang dirahmati Allah, kita dalam komuniti, kita dalam taman, tolong mengaji, sama-sama mengaji. Kalau duk wah beritahu ke orang, kita dapat apa? Walaupun memang salah. Kalau memang salah tu mengumpat, kalau tak salah tu fitnah. Faham? Sebab apa? Dia tak suka. Bila saudara kita tak suka, memang benda tu betul, dia tak suka, mengumpat. Tak kira berdepan kat belakang. Ni aku kata kat hang depan-depan nah. Aku kata itu mengumpat. Tapi kalau saya terkata tu, saya tak tahu, saya kata ajalah. Kalau tuan-tuan terasa tu, Allahualam. Kan? Yang tu atas sebab dasar kepada ilmu. Tapi tak boleh sebut nama pulan-pulan. Nah, malam ni kita nak bincang bab majaa fi satri ala muslim. Satri ni maksudnya, satiri ni maksudnya ni. Dia macam ada satu benda jidar, satu benda terai yang menutup daripada tak nampak hak sebelah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan menutup keaiban atas seorang yang Islam. Tutup keaiban saudara kita. Muslimin yang dirahmati Allah, wa qala musannif rahimahullahu taala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi, yang diambil daripada kitab hadis Mukhtasar Sahih At-Tirmizi. Syarah dalam bahasa Arab nama kitab dia Tuhfatul Ahwazi, syarah dalam bahasa Melayu inilah kitab dia, nama dia Bahrul Madhi, yang dikarang oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Moga-moga Allah mengampuni dosanya. Moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya. Moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya. Moga-moga Allah mengampuni dosa seluruh muslimin muslimat yang telah meninggalkan kita. Amin ya rabbal alamin. Yantafa'u bihi ila darain. Moga-moga ilmu ini dimanfaatkan dunia sampai akhirat. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, kata ulama ini, wajib atas orang Islam, wajib atas orang Islam itu menutup apa keaiban saudaranya yang Islam, manakala tiada kembang dan tiada masyhurkan keaiban tersebut. Jangan kembangkan, jangan viralkan. Okey, awal dia awal kali viral. Muslimin dirahmati Allah, law semua di tangannya, berita di tangan, berita di jari, tu yang payah tuan-tuan. Maka jikalau engkau nampak seorang itu mabuk arak, orang Islam kita mabuk arak, dan ia seorang yang masyhur bukan tahi arak, tiba-tiba nampak dia mabuk arak, yang kita tahu dia bukan kaki botol, tak kaki orang lah, tapi bukan kaki botol, faham tak? Okey, dia bukan kaki botol, tiba-tiba hari itu tengok dia mabuk. Janganlah engkau ceritakan mabuknya pada siapa-siapa lagi. Faham tak?
Kita nampak terus berhukum. Dah. Dia mabuk tu, betul ke mabuk arak? Betul ke mabuk ketum? Tentu mabuk ayat sejuk pun. Pening. Darah rendah hari tu. Dia pening. Oh, bubuh terus. Hari tu kita tengok dia terpakai selok pendek. Betul ke dia tu memang masyhur dengan selok pendek? Tak. Pasal apa? Ligan dia anjing. Kelai habis-habis selok. Jadi hak. Tahu hak? Hak lepas jadi orang balik luak macam mana? Dan senang hukum orang. Amboi. Kawan tu pegang kotak rokok. Terus ingat ni. Hisap rokok kan? Kawan nak buang pitung sampah. Senang sungguh. Hari ni cepat sungguh. Betul tak tuan-tuan? Betul. Jaga tuan-tuan. Dan jikalau engkau nampak seorang itu berpeluk-peluk dengan perempuan yang harus dinikah, maksudnya ajnabi, dia pergi peluk. Peluk tu pasal apa? Jangan terus hukum. Dengannya, bukannya tadi laki dan perempuan, atau dengan isterinya, maka jangan engkau cerita dan kembangkan khabarnya, sebab kita tak tahu punca lagi. Dan jikalau engkau jumpa seorang itu mencuri, maka jangan engkau pergi dahulu kepada pemerintah. Nampak dia mencuri, terus berhukum. Kadang-kadang ada orang miskin dia terpaksa mencuri, tuan-tuan. Pasal apa? PKP. Tak pasal apa? Pasal tak ada orang main hantar kat dia makanan. So jangan salahkan dia. Perbuatan mencuri salah, tapi pasal apa dia terpaksa mencuri? Tuan-tuan tahu tak ada satu cerita, ada mai dah cerita. Ada satu cerita di zaman Nabi Sulaiman. Burung yang ada atas pokok dengan sarang dia ni mengadu, ibu burung ni mengadu dekat Nabi Sulaiman. Dia kata, wahai Sulaiman, dia kata manusia yang depan pokok bawah rumah aku, bawah sarang aku ni ada rumah. Tuan dia kerap, tuan rumah tu kerap mai curi telur. Mengadu apa dia burung tu dekat Nabi Sulaiman. Ada kata burung hud-hud tu lah. Maka Nabi Sulaiman utuskan penjaga kepada sarang tersebut. Tanya siapa nak pergi jaga sarang burung ni. Syaitan kata, iblis kata, baik bagi dia pergi. Dia pergi jaga. Elok hari esoknya orang tua ni rabat pokok dah. Sampai ke hak tempat sarang tu tadi, dia suara nak ambil telur. Setan iblis ni tadi nak ambil tindakan lah. Pam, kena tepih dengan malaikat. Pasal apa malaikat ambil alih pula cerita ni? Tuan-tuan jadi terkejut juga kan? Saya pun mula baca jadi terkejut. Pam, terpelantin sampai kutub utara. Lari balik syaitan iblis ni, iblis ke syaitan iblis, lari balik mai jumpa dengan Nabi Sulaiman. Dia kata, pasal apa yang malaikat sepak aku sampai ke sana? Tadi hang tugas dah aku suruh jaga telur ni, tapi pasal apa? Maka datanglah malaikat Jibril tadi cerita dekat Nabi Sulaiman. Baru dia cerita, dia kata hamba Allah ni curi telur hang burung ni pasal anak dia tak ada makanan nak makan. Maka dia ada hak untuk ambil. Tanya balik kat burung, hang reda tak untuk bagi makan anak-anak dia? Burung tu pelalah fikir, reda lah. Faham tak? Mencuri mesti kena ada sebab. Kalau ada sebab, tak boleh potong, tak boleh dikenakan. Tapi perbuatan tu memang salah lah, tapi dia mesti lagi dandan balik dia pergi mencuri pula. Dia kata, Ustaz Rasidi kata boleh, mampu aku. Dah, mesti ada sebab tu. Kena ada perbicaraan, ada hukum syariatnya, bukan terus menghukum. Muslimin yang dirahmati Allah, pasal apa cik mencuri, cik pegang-pegang dia, pasal apa? Saya lapar pakcik. Allah, tuan-tuan nak kata macam mana? Kan? Ni dah handuh budak tu sampai 3 suku nyawa. Hai, tunggu sat dulu. Pasal apa? Tanya dulu. Islam bukan ajak macam tu, tuan-tuan. Tu sebab ada hukum syariat, ada hukum tasawuf. Ihsan kita tu dengan manusia, bukan main hukum terus. Muslimin yang dirahmati Allah, terus. Ya.
Jangan terus pergi mengadu kepada pemerintah, dan jangan engkau siarkan khabarnya. Jangan duk pergi cerita lagi kat orang kata dia tu pergi mencuri. Kita tak tahu hujung pangkai lagi. Kerana semuanya perkara aib dan malu apabila dikembangkan, nescaya malulah ia dan malulah sekalian kerabatnya. Adik-beradik mak dia mesti akan malu. Kita lalu balik daripada Pekan Kuah, balik corner ke SIG, nampak-nampak ada budak 2-3 orang duduk Taman Belian, keluar pada balai polis. Kena tu. Mau keluar balai polis kena kah? Sampai senang sungguh kita hukum orang. Keluar balai. Budak ni memang kan. Jangan kata sampai dikata suuzon dalam hati pun haram. Kalau terlintas satu benda macam tu, astagfirullah. Ingat tuan-tuan, hidup kita ni macam roda. Hari ni kena kat anak orang, esok balik kat kita balik. Kalau tak kena kat anak kita, cucu kita akan kena balik. Fitnah macam tu. Ingat tuan-tuan, takut tak kalau jadi kat keluarga kita? Tahu pun takut. Maka jangan aibkan keluarga orang. Hingga jikalau engkau lihat akan seorang Islam itu berzina, sebagai engkau lihat seorang yang masukkan celok dalam lubang celok. Nak cerita geno ada budak-budak orang berzina, macam kita nampak batang celok masuk dalam tu, perumpamaan. Hak cerita betul, jangan duk bayang lah. Macam tu lah kan. Walaupun kita nampak sungguh, kita tak tahu, mungkin laki tu dipaksa, mungkin perempuan tu dipaksa, letak parang, letak apa, lah ni berlakon perkena orang cukup jadi, ataupun disihir, orang panggil apa, pukau. Jangan tuan-tuan, cuba belajar tengok. Astagfirullahalazim. Kita tak reda benda maksiat, tapi jangan siarkan lagi. Kita kelaku orang kita mau accident, dia awal kali sampai, bukan tolong apa, tolong ambil gambar. Riuh jalan tu sampai jadi jam kita. Pasal apa? Pakat berhenti habis. Bukan dia nak tolong pun, dia tolong ambil gambar. Hak tolong ambil nombor pun ada lega. Dia tengok orang kereta terbalik ke, kereta sengit ke apa, mau dia pandai tau. Muslim yang dirahmati Allah. PKP buka atau waktu tu, masa tu tak ada, tak apa. Tidak menyengit juga. Waktu PKP ni masuk pembersihan diri kita dan pembersihan bumi Allah Ta'ala daripada segala maksiat lah tuan-tuan. Kita jangan pandang COVID-19 ni, PKP ni adalah satu musibah. Pada saya adalah satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak buat pembersihan sungguh-sungguh. Cuma satu lah, tak boleh main masjid. Waktu orang suruh main, tak mau nak main. Waktu tak boleh main, dia buat kelang kabut pula dah. Waktu orang suruh main, tak main juga pula dah. Aduh, kelaku iman ni, dia cerita iman ni tuan-tuan. Saja dia suka merunah bagi jadi cerita. Muslimin dirahmati Allah. Terus, okey. Sekalipun tiada boleh engkau kembangkan, viral dan siarkan dan menyampaikan kepada pemerintah. Tak boleh terus. Mesti kena ada saksi. Nampak macam mana dia celuk? Faham tak? Cara celuk tu 4 orang kena semacam. Dia celuk ke belakang. Astagfirullahaladzim. 2 orang kata macam ni, 2 orang macam ni. Tak lekat. Tu kata tu. Oh, pam. Tunggu sat. Orang kita ramai jadi mufti Langkawi sana sini. Orang kita ramai jadi hakim Langkawi sana sini 2. Orang kita ramai jadi pemberita Langkawi sana sini baru. Tu ya. Berlambak dia punya Allah. Sampai saya left buang. Tak larat nak tengok. Muslimin yang dirahmati Allah. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu. Mana ada yang sebab kata kita tak boleh viral, mana ada yang sebab kita tak boleh mensiarkan, bagaimana, mana dalil yang kata kita tak boleh kembangkan cerita yang kita nampak, walaupun kita nampak dia celup tu. Muslimin yang dirahmati Allah.
masalah hadis datang ni kita tengok. Okey, yang disebut di dalam yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dalam masalah 215 yang akan datang. Baik, terus. Sekali lagi disebut hadis. 212 masalah menutupkan keaiban yang mau jadi mudarat itu adalah mudarat pula, kerana jikalau seorang itu telah nampakkan seorang memeluk anak isteri orang di peluk, kita nampak, kemudian didiamkannya, maka jadilah akhirnya membawa kepada mudarat. Betul, kalau dia tak bunyi pun mudarat, kalau dia siar jadi mudarat juga. Lah ni kita tengok yang mana lebih kemudaratan. Kena tengok macam tu, yang mana lebih mudarat. Kerana boleh jadi pada akhirnya bunting perempuan itu dengan zinanya. Kalau kita tak habaq ke orang pun, sekali lagi tiba-tiba nak dara orang ni bunting. Adalah sebab jadi berlaku seperti demikian itu ialah taksir daripada laki-laki, perbuatan orang lelaki. Mana boleh perempuan sama perempuan tetap bunting, mana boleh laki sama laki duk belaga pedang, kian masih tetap bunting. Hai, mana boleh. Kerana kalau baik ia memerintah perempuan itu, mengapa ia izinkan bergaul anak isterinya? Kalau kita dah kata pasal apa duk biak anak dia, pasal apa biak jadi macam ni, dia kena tengok satu benda yang besar. Pasal apa dia jadi macam ni? Macam ni lah tuan-tuan, saya senang saya potong straight lah terus. Pasal apa pergaulan bebas berlaku? Pasal tak ada undang-undang. Senang cerita lah. Pasal orang kita tak pernah ambil tahu. So jangan salah kepada anak dah tu, salah kepada ni, salah pada ni, semua pakat salah. Faham dah? Sebab tu kita wujudkan rukun tetangga. Sebab apa? Kita nak semua anak isteri kita, semua harta benda kita selamat. Tu sebab ada hukum syariat yang perlu kita junjung, kita angkat. Undang-undang kena ada. Kita bukan duduk dalam hutan. Okey, pasal apa dia jadi macam tu anak dara tu? Sebab dia jadi macam tu. Sebab apa jadi macam tu? Hiburan melampau banyak. Sebab apa jadi macam tu? Sebab terlalu banyak kan tempat-tempat yang bermaksiat. Sebab apa jadi macam tu? Nak salah mak pak tak boleh. Saya pun ada anak terona, tuan-tuan pun ada anak dara, tuan-tuan pun ada anak terona. Kita nak tiba-tiba kita jaga elok dah, tiba-tiba dia nak jadi, mana boleh nak hukum terus. Dia mesti ada sebab. Kita salahkan diri kita punca dia tu sebab kita tak mau Islam sebenarnya, tak mau jadi undang-undang hak yang sebenar-benar boleh jaga hak kita dan anak isteri kita terpelihara. Ni kena fikir dah ni. COVID-19 ajak kita banyak dah. Muslimin yang dirahmati Allah. Terus. Baik pun jiran atau kerabat, maka hendaklah laki-laki yang beranak isteri itu jangan memasukkan laki-laki yang helat suka membohong ke dalam rumah. Hari ni dah baru kenal budak tu, bawa balik pada rumah. Betul tak? Bawa balik tengok, nak tengok. Tuan-tuan, kalau betul-betul nak balik, saya tak kata tak boleh. Bawa balik suruh dia jadi imam. Jemput dia waktu pukul 7.30. Faham tak? Mai 7.57 sila jadi imam. Nak boleh jadi tak menantu aku waktu tu. Sila pakcik. Dua lawan tolak dengan kita. Pakai tak lulus dah budak ni. Tiba-tiba budak tu naik. Allahu Akbar. Dia hentam baca Yasin. Ambil tuan-tuan. Dia setback. Dia baca Yasin. Dia baca surah Baqarah. Lulus terus jadi menantu. Bagus juga duk bawa pi tu. Tapi kalau ikut pada hak-hak yang disebut dalam kitab ni, pasal apa yang kita duk suka duk belik bagi anak dara kita duk belik jantan? Jangan duk salah ke orang. Undang-undang hidup ni terlalu nampak kepada kebaratan dah, sampai tak ada dah punca dah. Muslimin yang dirahmati Allah.
Salah orang lain, salah kita. Salah kita pun termasuk salah orang lain. So, sama-sama mengislah, sama-sama memperbaiki. InsyaAllah dia akan baik. Muslimin yang dirahmati Allah. Maka hendaklah laki-laki yang beranak isteri itu jangan memasukkan laki-laki yang helat ke rumahnya pada masa gaibnya. Waktu ada pun dia mai, waktu tak ada tak apalah. Waktu tak ada pun dia mai, tak apalah. Dia kan tunang, walaupun bertunang bukan dapat lagi cop mohor nah. Apa dia bakal menantu tunang mai ke rumah. Pimpin naik lambreta. Majun. Naik lambreta. Okey, nak ajak keluar malam ni ada agogo. Pasal apa? Bakal menentu nak pimpin drum. Itu cerita lain dah. Kita cerita lain. Ajak. Mereka dah bertunang dah. Nak pergi mana? Pak hak pada perempuan tanya, hak lelaki tu mai. Naik 125. Dia menyongek menyaduk ada. 125. Tahu 125? Oh, geng motor takkan tak tahu. Y suku. Y3 suku. Ajak. Hak pak ni pun kata, nak pergi mana? Pergi belakang airport nak. Laksa power. Dia pesan kat anak dara dia, ni peluk lagi kuat sikit. Hak lagi amat kona hang jatuh saja. Dia pula suruh anak dia pergi peluk jantan. Awak dia ingat kata tunang tu lesen dapat dah kah? Nampak tak? Jangan duk salah korang. Tiba-tiba anak kita bunting. Allah. Nah tuan-tuan, Allah rosak kita. Tunang bukan lagi dapat lesen, tuan-tuan. Lagi dia tak akad nikah aku terima. Muslimin yang dirahmati Allah. Pi merata habis dah ni. Ni jadi adat resam dah saya duk tengok. Allah. Usung sana usung sini dengan tak ada mahram. Bawa adik dia ke siapa-siapa tak ada. Depa dua macam nikah dah. Oh tuan-tuan. Muslimin yang dirahmati Allah. Waktu khaib dia pun, waktu kita tak ada di rumah pun dia mai apa semua. Jangan duk buat macam tu. Waktu kita tak ada pun depa berjalan pergi sana sini. Jangan duk buat macam tu. Dan beri hukum atas anak isteri dengan kerasnya. Jangan memasukkan orang yang helat pada masa tak ada laki-laki di dalam rumah. Jangan. Kalau tak ada muhrim, tak ada orang lelaki yang boleh duk jaga apa, jangan duk mai. Tak kira tunang tak tunang. Dan beri hukum tiada boleh keluar perempuan daripada rumahnya, istimewa jikalau ada dengar sedikit fitnah. Kalau dengar kata ada fitnah dah mula, anak dara dia pula segak dan sebagainya, tu mula fitnah dia tu. Anak dara dia segak, mau duk keluar, celaru. Tu saya duk keluar lah. Faham ke tak tu? Muslimin yang dirahmati Allah. Ni mula dah fitnah. Lepas tu pula dia mula balik ke malam, ke larut. OT. PKP apa OT? Dia mula dah. Muslimin yang dirahmati Allah. Dan hendaklah anak perempuan yang mau kena fitnah itu lekas-lekas kahwinkan. Faham ke tak? Ada anak darah. Tanggungjawab kita, ada adik-beradik kita perempuan yang janda atau anak dara, kalau takut berlaku fitnah, kahwin bagi cepat. Tapi orang kita duk fikir, sekali lagi laki dia nak bagi makan apa pula dah. Tidak. Dia main habis dalam kepala otak kita. Itulah, pandai-pandailah fikir, insya-Allah lah rezeki Allah Taala ni loh. Rezeki Allah Ta'ala ni lah. Tapi kalau kita duk bayang Mercedes juga, kita duk bayang motor besar juga, kita duk bayang, memang sampai sudah tak boleh nikah. Muslimin yang dirahmati Allah. Dengan baik-baik dan bersetujuan. Lagi menikah dengan orang yang baik-baik. Itu saya kata tadi, ada calon lagi. Ada. Anak kerja SIG. Duit heret jari. Ada. Suruh dia mai. Abang tadi nak panggil dia pukul 7.30. Ajak makan malam. Lepas tu tolak dia jadi imam lah. Tengok nak jadi apa.
Dia naik sungguh, naik Allahu Akbar, Allahu la ilaha illa nah, Fatihah tak baca dah. Ada ni cerita, wallahi betul cerita. Dia naik jadi terbaca ayat kursi tu wah. Mana surah Fatihah nampak sangat dah. Nasib baik tak panggil waktu mayang subuh. Kalau tidak khunut dia baca doa makan dah. Nak cek boleh tak nak pimpin anak dara aku ni. Tu tuan-tuan, bukan dia payah sangat pun. Muslimin yang dirahmati Allah. Dan isteri yang mau kena fitnah itu beri amaran dan nasihat. Isteri kita ni pun duk rajin keluar juga. Kalau nampak nak jadi fitnah, bagi amaran lah, terus duk keluar lah. Nega tak menega, ML malam. MLM terus lah, terus. Kalau jadi fitnah, biar dia susah tak apa daripada kena fitnah sepanjang semua hidup. Buat apa? Bagi nasihat yang baik-baik kiranya ia memelihara dirinya. Nak keluar juga, jaga diri elok-elok. Minta izin suami. Suami tak izin, jangan duk keluar. Kalau tidak, kalau dia keluar juga, nak pergi mengaji Quran ya pun, duk marah kat laki dia. Laki dia tak izin nak pergi mengaji Quran, nak pergi masjid, nak pergi surau. Tuan-tuan, perempuan, tuan-tuan pula dah, perempuan kalau keluar time tanpa izin suami, dari mula dia langkah bendui rumah dia tadi sampai dia pergi masjid, sampai dia patah balik, dilaknati oleh Allah dan malaikat walaupun dia buat perkara baik. Sebab apa? Sebab suami dia tak izin. Suami dia tak izin. Muslimin yang dirahmati Allah. So jangan duk salahkan orang lain kalau berlaku, salah diri sendiri. Pasal apa? Aku biar kan. Ni hak yang pucuk asal dia ni. Baik, muslimin yang dirahmati Allah. Dan biar cukup jaga dan campur cemburu kepadanya. Nampak kitab kata, jaga sungguh-sungguh, cemburu sungguh-sungguh. Jangan kita open minded sangat, jangan understood sangat. Tak apa, isteri saya seorang, tak apa. Laki dia pelakon, bini dia pun pelakon. Bini dia duk peluk jantan orang, jantan laki dia pula duk peluk bini orang. Tak apa, saya understanding. Tunggu 3 bulan cerai. Dak lama mana benar understanding. Benar ni akan jadi fitnah. Tuan-tuan, tak rasa cemburu ke tengok bini duduk atas katil dengan lawan lelaki? Tak rasa cemburu ke laki kita duduk ni action? Saya tak apa, saya faham dah. Murung. Kalau kata dia faham pun, adik-beradik dia mak kepada laki dia tadi takkan tak rasa kot. Bini hang orang duk pegang tu. Jadi fitnah ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, itu kita tak boleh. Bila jadi sesuatu, jangan duk salah ke orang, salah ke kita, cara kita jaga keluarga kita dulu. Tu yang akan jadi hak yang segala-gala. Anak orang minum marak, kita fikir balik anak kita. Anak orang keluar dengan jantan, kita fikir balik anak kita. Semua kita kena fikir. Lah ni, ni 212 masalah ni nak ajak kita semua pakat jaga anak kita, pakat jaga isteri kita, pakat jaga diri kita. InsyaAllah semua pakat elok. Dulu tuan-tuan, anak hang, anak aku, hang tengok anak aku buat apa, hang boleh menampak. Tu kita tengok pak ngah kita di pekan, kita jumpa ni duk tengah berisap rokok, rokok tembok warna kuning, kena hak tu yang pening. nampak pak ngah lempak tu lah. Mawa pula pak penakan dia. Nampak saja. Dulu nampak pak penakan, nampak siapa pun, jiran pun takut, tergedik-gedik. Takut. Lah ni lantak je. Pasal apa? Anak hang, anak aku. Bini hang, bini aku. Tapi macam tu lah hari ni. Tapi sampai jiran sebelah menyebelah pun tak ambil, tak lantak ambil. Jaga tuan-tuan. Muslimin yang dirahmati Allah. Adapun jikalau engkau lihat pencuri ia mencuri, kita nampak orang duk mencuri, boleh engkau tegur akan dia dan beri takut.
Jangan duk pi lah duk tegur. Bagi dia terkejut kat kita. Tak apa ambil benda rekang. Dia terkejut kita, dia lari lah. Bukan boleh tangkap terus. Kita kadang-kadang kita tak tahu. Pasal apa dia rabat pagar. Kunci lupa. Kita duk kira. Tangkap. Bang, saya tinggal kunci dalam. Tak pasal-pasal ya polis main pegang lah palung tu. Lah. Ada kes masjid. Puan tu nak masuk balik, dia tertinggal. Habis dia nak buka kereta, macam mana kunci kereta tinggal. Kawan pun rabat lah pagar masjid. Dah orang kunci dah. Mau lepas isyak ada kunci. Mau lepas isyak ada kunci. Kalau kunci lepas isyak lah tu masjid. Rabat lah palung ni, rabat nak ambil. Nu nak tweet tak boleh. Rabat kena tangkap. Orang duk kata dia mencuri. Handu sampai berdarah dah. Bang, saya nak ambil kunci bang. Kereta saya terlupa kunci tadi. Elok pergi dermen dah palung ni. Ni ada cerita ni tuan-tuan. Sulaiman bin Rahmatullah. Bagi dia takut. Orang kalau dia buat salah dia lari. Tapi kalau dia tak salah dia tak lari. Dia duduk tengah pegang. Hai, buat apa? Dia lari tak? Dia tahu betul tak salah. Bang, saya nak masuk bang, ada kunci dah. Kita tolong buka. Nampak tak? Ni terus pergi ke dekang. Mengeliat palung tu. Aduh. Abang saya nak ambil kunci bang. Orang kalau salah, dia akan lari. Orang kalau tak salah, dia duduk tang tu. Pasal dia tahu dia buat betul. Dia tak nak balik geno, dia kata orang ni. Sulaiman yang dirahmati Allah. Lah tambah pula pakai kunci kereta, pakai rana hak ketui tu lah. Bukan pakai jolok dah. Kita kereta lama jolok lah kan. Depa pakai hak tu lah. Mau tinggal ketui tu renyah lah seorang-seorang. Tidak. Duk garu pula macam mana. Tu yang buat kalung. Kau jangan lupa mak 40 letak merata keling orang. Duk di tengkuk pun. Tu hadut Ahab cakap. Muslim. Nah, kita tak boleh hukum orang tuan-tuan. Tasawuf tak ajak macam tu, Nabi pun tak ajak macam tu. Mesti bersebab kawan tu buat. Dan nampak bunyi, kita duduk tengah nak tidur, tiba-tiba dengar duk bunyi pagar rumah kita duk. Tu mencuri. Esok pergi buat report, kata ada tempat kita tak selamat, ada orang ni. Buat tu dah lah. Okey. Ni dah boleh pegang katuk tu dak kawan tu curi, dak lagi jangan. Mesti ada sebab. Okey, muslimin yang dirahmati Allah. Boleh engkau tegur akan dia dan beri takut serta suruh berhenti daripada mencuri. Bukan terus balon, dia mesti ada sebab. Sekiranya sudah diambilnya harta, tengok dia pegang sungguh, dia ambil, dia bubuh sungguh, ni baru nak masuk tu belum tentu niatnya nak mencuri. Dia ulang tu. Okey, bila dah kita ni suruh pulangkan, dia sebut dalam kitab, suruh pulangkan kalau dia dah ambil kepada tuannya atau dirinya. Kalau kita tuan punya, mai balik. Kalau hak tu, bagi balik. Lepas tu esok dia kelas saya tuan-tuan, masuk dalam rakaman lah. Elok-elok PKP, seminggu lepas tu kena pecah kelas saya. Geng mana? Geng lalok. Dia tahu habis, dia buka. Jiran sebelah nampak, Ustaz Basit nampak pasal dia kenal. Memang kami kenal orang taman tu juga. Masuk dalam dah. Sebelum tu dia dah masuk dah, habis dengan TV, tablet saya apa semua hilang dah. Masa PKP dia masuk pula. Dia tahu dah cara. Puak ni dia boleh hidup kot mana dia masuk. Amboi heran, terror semua. Dia masuk. Lepas tu hak yang main, dia duduk dalam dah. Lepas tu Ustaz Basit telefon saya main. Dia keluar. Tapi nampak lah. Nampak dah. Mak tak kata awak tak pegang. Dia ambil barang dah lagi. Dia tak ambil sebab tak ada apa dah. Waktu PKP saya bawa balik habis barang. Saya takut. Jadi macam hak yang kali pertama dulu. Tak ada apa. Tapi hari ni clear. Kita tak tangkap, kita tak buat report, cuma kita nasihat, jangan nak buat dah. Clear.
Style tu. Sebab apa? Sebab tak ada barang pada dia. Tapi kalau ada barang, minta pulangkan. Ikut pulang pada tuan-tuan lah, nak buat report ke apa. Pergi jumpa polis. Polis cerita, depa ni geng kad berat ni lah, hak tulang saja tu. Mau tangkap hari ni, esok sebulan dua keluar, dia buat balik. Tak sudah dengan depa ni. Melainkan macam tu lah, buat pendekatan. Tapi alhamdulillah tak ada. Dah pasal kita nampak betul dia buat, dia jumpa kita, tapi tak berani buat dah. Sebab apa? Orang tahu dah, hang lain tak ada, hilang hang. Senyap. Muslimin yang dirahmati Allah. Tengok, pulangkan kepada tuannya atau dirinya balik kat kita kalau tuan rumah kita tuan rumah. Dan tiadalah harus pada syarak, engkau wajib engkau siarkan ia mencuri, pendeknya apa juga keaibannya kalau berlaku kat kita lah. InsyaAllah Allah buka hidayah pada dia. Faham tak tuan-tuan? Ni benda ni deep ni. Dia very very deep. Dia dalam. Kadang-kadang tertarbiah. Tuan-tuan pernah dengar cerita pencuri masuk rumah Rabi'atul Adawiyah, lalah jadi siapa pencuri tadi? Tuan-tuan tahu tak pencuri yang mencuri rumah Hasan Al-Basri, lalah siapa dia jadi budak hak mencuri tadi? Cerita dia minggu depan. Asal dia tu. Kalau kita terus pegang hantar ke sana, dia lagi buah. Tapi kalau kita pandai ni, jangan dah buat macam ni, kesian kat mak ayah cik apa semua tu. Esok dia main mengaji dengan kita. Jangan duk gelak. Ustaz, saya nak mengaji kat ustaz. Mailah buat macam mana. Walaupun hang pernah melukakan hatiku. Mailah buat macam mana. Muslimin yang dirahmati Allah. Hak mana yang mai tu ada sejarah silam mereka dengan ada lah. Tapi kita tak menghukumkan. Mai. Lah jadi apa? Ada yang jadi ustaz pun dah ada. Muslimin yang dirahmati Allah. Nah, jangan nilai orang pada masa silamnya. Nilailah ia hari ini. Muslimin yang dirahmati Allah. Saya nak terlebihkan ni sikit. Lajak dah ni tuan-tuan, SOP habis dah ni. Tadi masuk tadi pun lupa nak tembak. Dan tiadalah harus pada syarak. Bukan kata sampai wajib, sampai nak kena pi habaq, nak kena pi report. Mungkin itu cara nak didik orang supaya berubah. Siarkan ia mencuri, pendeknya apa juga keaibannya, dan yang memalukan orang yang membuatnya dan mudaratkan dia, tidaklah boleh engkau siarkan akan dia. Nanti dia akan bawa hadis lah. Itu takat tu saja tuan-tuan. Pernah dengar tak cerita seorang lelaki lapak, musafir lapak masuk dalam kebun apple, dia ambil apple sebiji. Lepas tu dia jumpa tuan dia habaq, kata dia curi apple. Dengan syarat tuan kebun apple tu kata, hang balik mai rumah aku nak hukum hang. Hang kena kahwin dengan anak aku. Anak aku buta. Anak aku ni penyakit kulit. Anak Allah, dah dia tercuri, dah makan buah apple tu, dia sanggup. Pernah dengar tak cerita tu? Lalah dia terima nikahnya. Pasal apa? Dia rasa bersalah terambil apple tu. Rupa-rupanya apa dah yang kata buta, anak dara pakcik tuan tanah tu tak pernah tengok maksiat. Ada 3 benda lagi nak cerita pun dia panjang, SOP. Nampak dia untung mengaku kerana kesalahan dapat keindahan. Muslimin yang dirahmati Allah. Payah nak mengaku salah kadang-kadang kita. Okey, takat tu saja tuan-tuan, minta ampun, minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala keburukan, segala kecelaan yang berlaku adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun, minta maaf tuan-tuan. Bila-bila saja kita boleh tutup mata, bila-bila saja kita boleh meninggalkan dunia ini. Takut ada hati yang terluka kerana apa yang saya perbicarakan. Tuan-tuan maafkan saya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din
Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'atar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.